paling menakutkan. Nabimu pernah bersabda, di akhir zaman yang paling jahat, ulama yang memandang dunia tabiatnya busuk berbau bangkai. Siapa terciumkan mati jiwanya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha Sempurna, yang Maha Baik. Mudah-mudahan insya-Allah kuliah saya pada hari ini akan memberi petunjuk kepada umat Islam, khususnya dalam negara Malaysia yang tercinta ini dan amnya di dunia. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat kasih sayang Tuhan, saya dapat merakamkan beberapa siri kuliah, khususnya berkaitan dengan Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Untuk pengetahuan semua, pada pandangan saya, ruangan komen dalam YouTube itu bukanlah tempat yang paling sesuai untuk saya menjawab setiap persoalan. Sebab itu pada hari ini saya telah memilih untuk membuat rakaman, iaitu satu jawapan terhadap tuduhan dan prasangka buruk. Prasangka tu dah buruk, tambah lagi prasangka buruk, iaitu jondo terhadap Fatah At-Tamimi dengan hujah pukulan maut. Hujah padu lah, insya-Allah. Hujah padu, insya-Allah. Jadi saya tekankan di sini bahawa tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah menjawab pertuduhan dan prasangka jondo terhadap Fatah At-Tamimi yang sebenar dengan hujah pukulan maut. InsyaAllah, dengan kuasa Allah, ini adalah hujah maut untuk jondo, supaya dia mendapat hidayah dan taufik. Sebagai mukadimahnya, saya suka memberitahu bahawa kebenaran, bila sebut kebenaran tu, kebenaran lah, maknanya kebenaran yang tepat, yang tulen. Kebenaran itu terlalu mahal, maka sedikit yang mampu untuk mendapatkannya. Jadi tidak hairanlah sekiranya ada ramai yang tidak bersetuju dengan pandangan dan kuliah saya dalam video yang telah saya rakamkan itu, maka itu tidak menghairankan. Kerana apa? Kerana sedikit yang menerima kebenaran. Jadi ini tidaklah menghairankan. Tetapi apabila kebenaran itu telah nyata dan jelas, maka insya-Allah berbondong-bondonglah orang akan menerima kebenaran. Masih lagi dalam mukadimah ni, kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, dan menurut ukuran Tuhan, bukan dari akal dan pemikiran kita. Saya ulangi, kebenaran itu dari Tuhan dan menurut ukuran Tuhan, bukan dari akal dan pemikiran kita. Iaitu bukan dari akal dan pemikiran cara berfikir jondo. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan, mana bukan dari manusia. Oleh itu jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang yang ragu-ragu. InsyaAllah tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kuliah saya pada hari ini dipermudahkan, dilancarkan lidah saya demi kebenaran yang sebenar, insyaAllah. Sambung lagi, mana-mana pemimpin kebenaran, lebih-lebih lagi yang bersifat sejagat,
Biasanya dan sejarah Nabi pun macam tu. Nabi-Nabi yang bawa kebenaran pun dituduh sesat. Dahsyat kebenaran ni. Mana-mana pemimpin kebenaran yang bersifat sejagat akan dituduh sesat pada mulanya. Dan seolah-olah kelihatan benar-benar sesat. Tapi di akhirnya atau endingnya, pemimpin kebenaran muncul dengan wibawa yang luar biasa. Sehingga bungkamlah penuduh-penuduh atau tukang fitnah dan orang yang berhasad dengki seumpama John Doe. Maka malulah mereka dan terasa diri mereka itu hina sehina-hinanya. Kerana ini zamannya zaman Islam tulen. Di mana kenaikan yang batil dan kenaikan yang hak sekarang ni sama naik. Dan di endingnya insya-Allah akan terzahirlah, akan terbuktilah kebenaran itu. Sebagai contoh, mana-mana filem pecah panggung yang mendapat box office, sekiranya filem itu contohnya menceritakan sekitar kebaikan dan kejahatan, maka kebaikan yang sebenar akan dinampakkan biasanya di akhir filem. Hero-nya akan keluar di akhir filem dan akan mengejutkan ramai orang. Inilah filem yang menarik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Bahkan Dia sangatlah berkuasa untuk mengeluarkan cerita-cerita yang ajaib, untuk mentakdirkan sesuatu yang ajaib. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangatlah Maha berkuasa, yang berkuasa mutlak. Apa hikmahnya? Kebenaran ini akan dinampakkan sedikit masa lagi supaya dapat menginsafkan banyak pihak, ramainya umat manusia, ramainya umat Islam, termasuk John Doe itu sendiri. Yang kononnya memberi hujah yang panjang, maka itu telah memadai untuk mengkelabui mata masyarakat awam Malaysia ini. Oleh kerana kebangkitan Islam di akhir zaman ini yang dipelopori oleh Fatah At-Tamimi dan Imam Mahdi adalah kebangkitan Islam kali yang terakhir, maka musuh-musuh Islam dan orang yang sangat berhasad dengki, sangat-sangat berkehendak menghancurkan, menjahanamkan dan mentalkinkan jamaah kebenaran. Tetapi insya-Allah sebaliknya yang berlaku. Jemaah kebenaran akan terus berwibawa dan terus hidup, manakala penuduh-penuduh, orang yang berhasad dengki serta sombong akan menerima azabnya tak lama lagi. Saya terpaksa tuan-tuan untuk menjawab pertuduhan ini, khususnya terhadap John Doe, kerana telah membuat suatu dakwaan dan pelbagai tuduhan-tuduhan yang palsu terhadap Fatah Tamimi, seorang wali Allah, ketua wali Allah, ketua Arabillah, seorang mujaddid, sahibul zaman, Wazir Al-Mahdi, sewenang-wenangnya, tanpa ilmu yang tepat untuk membuat berbagai-bagai tuduhan. Jadi apabila penuduh yang menggunakan nama samaran sebagai John Doe dalam mengkritik dan komen yang berbagai, saya rasa sudah sampai masanya saya nak menjawab dengan hujah-hujah yang padu atas nama Allah dan Rasul. Supaya kebenaran itu tidak dimomok-momokkan, tidak dimain-mainkan. Dan saya tetap mengharapkan supaya John Doe ini akhirnya akan bertaubat, menerima kebenaran yang mutlak. Bukan kebenaran dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah saya mengistilahkan sebagai buah pukulan maut, khususnya kepada orang yang sombong seperti John Doe yang tidak kenal Fatah At-Tamimi yang sebenar, kerana tidak mendapat hidayah dan taufik. Orang yang mendapat hidayah dan taufik yang sempurna pasti akan mengakui itulah Fatah At-Tamimi yang sebenar. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hujahnya dan dakwaannya iaitu John Doe yang begitu panjang, di akhirnya dia meletakkan kata-kata wallahu alam. Jadi istilah wallahu alam itu maksudnya apa tuan-tuan? Dan Allah lah yang lebih mengetahui. Allah yang lebih tahu dengan apa
yang terlebih benar dan apa-apa yang palsu. Allah lebih tahu. Dia dah hujah panjang, kemudian dia kata wallahu alam. Ini bermakna tuduhan yang dibuat oleh jondo itu hakikatnya dia sendiri, jondo itu tidak mengetahui sama ada apa yang didakwa ini benar ataupun sebaliknya. Sebab dia kata wallahu alam, yang lebih benar Allah yang mengetahui. Jadi dia tidak tahu akan hakikat kebenaran. Kerana di hujungnya digunakan perkataan wallahu alam. Saya ulang banyak kali. Dan Allah mengetahui akan hakikat satu. Dia tak tahu, jondo tak tahu. Udah dia hujah, dia bagi dalil, akhirnya dia kata wallahu alam. Bermakna ada kemungkinan apa yang didakwa itu salah. Ini satu realiti. Dan suka saya menyebutkan bahawa dalam kebanyakan video-video saya sebenarnya alhamdulillah telah pun belajar, subhanallah, serta mengambil ilmu dan telah berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi yang sebenar. Serta melihat sendiri karamah-karamah Fatah At-Tamimi, melihat ibadahnya, melihat akhlaknya, melihat jamaahnya, ciri-ciri pribadinya, kehebatan jamaahnya. Adapun jondo itu, saya yakin dia mungkin tidak mendapat pengalaman hidup yang sebenar seperti itu. Sekiranya dia benar-benar pernah hidup, pernah bersama dengan Fatah At-Tamimi sebagai guru mursyid yang sebenar, tentulah dia tidak akan menyanggah segala apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bidasan saya yang pertama, itu semua tadi mukadimah baru. Dah ada buah pukulan maut di situ. Bidasan saya yang pertama, sekiranya jondo menyatakan IM itu tak diraibkan, hanya sembunyi, saya menuntut bukti dan dalil sama ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahawa Imam Mahdi itu sebenarnya tidak raib dan tidak akan raib atau mustahil raib. Bidasan saya yang kedua, jondo mengakui bahawa Imam Mahdi akan muncul dan kunci kemunculannya ada pada Fatah At-Tamimi. Kata dia, pada Fatah At-Tamimi yang sebenar. Sehingga saat ini, umat Islam telah dikeronyok di seluruh dunia. Mana dia wasi Fatah At-Tamimi jondo? Dari negeri mana? Dan apa dia ciri-ciri jamaahnya menurut wasi jondo? Dan dia orang biasakah Fatah At-Tamimi itu atau bertaraf mujaddid? Dan kenapa dia tidak pergi mendapatkannya? Iaitu jondo itu sendiri pergi mendapatkan Fatah At-Tamimi, berbai'ah dengannya. Dan apa nasabnya menurut wasi jondo yang menuduh yang bukan-bukan, yang kononnya nak tunjuk pandai terhadap tajuk Fatah At-Tamimi ini. Bidasan saya yang ketiga, menurut jondo, bila Imam Mahdi diraibkan, itu adalah pendapat yang pelik. Tidak bersandarkan nas dan dalil dan berdasarkan akal yang waras. Dan ditambah lagi dikatakan itu pendapat yang salah. Ini jawapan saya. Bila dikatakan Imam Mahdi itu diraibkan, itu bukanlah pendapat yang pelik. Sebab Nabi Isa pun diangkat ke langit. Bila diangkat ke langit, artinya Nabi Isa diraibkan. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam semua orang tahu, insya-Allah, Nabi Isa itu kedudukannya lebih hebat lagi daripada Imam Mahdi. Dia pun diangkatkan ke langit, dia pun diraibkan. Ini kan pula Imam Mahdi. Lagilah logik, lagilah patut dia diraibkan kerana Yahudi nak bunuh dia. Dalam Al-Quran menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap satu maha berkuasa. Jadi untuk meraibkan Imam Mahdi itu adalah hak mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia mengatakan bahawa saya tidak bersandarkan kepada nas dan dalil, itu makna terang lagi bersuruh salah 100%. Dengan ayat Quran yang saya bacakan tadi, maka terjawablah bahawa hujah jondo itu adalah begitu rapuh. Dan bila jondo kata lagi bertentangan dengan akal yang waras, maka saya katakan hanya orang gila saja yang tidak mengakui akan kekuasaan Allah ke atas hamba-hambanya. Saya ulangi, bila jondo mengatakan bahawa ianya bertentangan dengan akal yang waras,
maka saya katakan hanya orang gila sahaja yang tidak mengakui akan kekuasaan Allah ke atas hamba-hambanya. Termasuk dalam kata-kata hambanya itu adalah Fatah At-Tamimi, Nabi Isa, Fatah At-Tamimi, Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Ini bermakna Imam Mahdi itu gaib, tidak bertentangan dengan akal yang waras. Sekiranya kita mengaji ilmu Tauhid sifat 20. Sekiranya kita ini benar-benar mengikuti dan menganut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran menyebut lagi, innaka la tahdi man ahbabta. Maka tugas saya sebagai pendakwah, sebagai da'i adalah untuk menyampaikan kebenaran apa yang saya yakini menurut ajaran Islam. Lalu saya memberi dorongan, memberi motivasi, bukan memaksa. Ingat tu John Doe. Bukan memaksa kerana saya faham sangat. Bukan manusia yang akan bagi hidayah, tapi Allah yang memberi hidayah. Ini bermakna John Doe hanya berprasangka buruk, salah faham, suuzon terhadap saya. Kerana saya terlalu yakin dengan kebenaran ini, maka saya menyampaikan yang seolah-olah melihat saya ini begitu semangat. Bukan kerana nak paksa orang. Sebab Islam tu bukan boleh dipaksa-paksa. Kebenaran itu bukan boleh dipaksa-paksa. Patutnya semua orang dah faham ni. Dan bila saya katakan Imam Mahdi wasi ahli sunnah wal jamaah yang sebenar adalah ghaib dan itu bukan Syiah, maka kita hendaklah bersangka baik dan meyakini apa yang disampaikan oleh penceramah. Manakala John Doe menganggap kenyataan saya kelihatan berpusing-pusing dan suka saya tegaskan, sekiranya saya diberikan wang sepenuh langit dan bumi untuk menjadi penganut Syiah atau orang yang menerima ajaran Syiah, maka saya akan menolak. Wallahi. Subhanallah. Untuk menilai sesuatu perkara, kita tidak boleh menilai semata-mata menggunakan hujah secara zahir saja. Seumpamanya, memang umat Islam mengetahui bahawa Imam Mahdi wasi Syiah tu dia juga ghaib. Jadi bila kita ahli sunnah wal jemaah ini mengatakan Imam Mahdi ghaib, maka ini wasi Syiah. Bukan macam tu. Wasi Syiah ni dah tentu-tentulah salah, sesat. Sebab dia juga dicipta oleh Yahudi, takkan tak tahu. Adapun Imam Mahdi wasi aswaja yang dighaibkan, orang yang faham, orang alim yang benar-benar alim yang faham, khususnya mujadid, itu bukan bermakna wasi Syiah. Sama macam Syiah. Hanya dibuat justifikasi menurut ukuran zahir. Samalah seperti apabila Imam Syafi'i dituduh sebagai Rafidah, iaitu Syiah, kerana mencintai Ahlul Bait, mencintai Sayyidina Ali. Maka berkatalah Imam Syafi'i, sekiranya kerana mencintai Sayyidina Ali itu dianggap sebagai Rafidah, maka persaksikanlah akulah Rafidah. Faham tak maksud kata-kata Imam Syafi'i ini, tuan-tuan? Maksudnya ialah Imam Syafi'i itu dia benar-benar mencintai Sayyidina Ali sebagai Ahlul Bait kerana Allah. Bukan kerana dia itu Syiah. Jadi harap maklum. Saya tidak pernah mengatakan kepada umum bahawa Imam Mahdi itu dighaibkan dari kecil. Tiba-tiba ghaib terus. Saya tak pernah kata macam tu pun. Ini adalah pandangan orang yang dangkal pemahamannya dan jahil terhadap fakta sebenar. Terhadap fakta sebenar seperti John Doe ini. Adakah, ni bidasan saya yang seterusnya, adakah wali-wali Allah yang begitu ramai menurut sejarah yang ghaib dan yang boleh ghaib faktor karamah dengan izin Allah itu adalah palsu? Kerana semata-mata menggunakan alasan kerana Nabi-Nabi tidak ghaib. Jadi Nabi tidak ghaib, maka Imam Mahdi tak boleh ghaib, wali tak boleh ghaib. Jadi ni contoh lagi. Kalau Nabi tak makan rambutan, maka kita tak boleh makan rambutan. Macam tu. Ini adalah hujah budak-budak. Ini macam nampak John Doe ini dia bias kepada Wahabi. Nak kata dia Wahabi tapi dia percaya pula ada Fatah Tamimi. Macam mana pendirian dia yang sebenar? Adakah Imam Mahdi itu tidak boleh ghaib atau mustahil ghaib kerana Nabi-Nabi tak pernah ghaib? Ini adalah hujah orang yang sangat-sangat tak faham Islam.
Kembali kepada hujah Nabi Isa AS yang ghaib. Orang Yahudi atau Bani Israel ini melihat wajah Nabi Isa dibunuh. Dengan mata kepala nampak. Disalib nampak dengan mata kepala. Tapi adakah Nabi Isa AS itu wafat? Tidak. Habis mana mata kepala nampak ni depan mata ni? Diangkat ke langit. Bahasa lainnya adalah ghaib. Iaitu tak dapat dilihat dengan mata kasar. Boleh je berlaku begitu atas kuasa Allah. Kenapa? Sebab orang nak bunuh dia. Maka dia diraibkan. Dan ada peranan di akhir zaman. Dan saya menganggap bahawa John Doe itu adalah orang awam yang terlalu bersangka buruk terhadap Fatah At-Tamimi. Lalu banyak membuat tuduhan dan mengandaikan yang bukan-bukan. Kalau John Doe itu sebagai orang alim, orang yang ada ilmu, tapi tuduhannya bagi saya sangat jauh daripada kebenaran. Jadi kalau dia seorang yang alim, saya berani mengatakan dia adalah seorang yang salah faham, bersangka buruk atau berhasad dengki terhadap kebenaran ini. Dalam video-video saya, secara jelas, saya menyebutkan bahawa Imam Mahdi itu gambarannya dia dilahirkan seperti orang biasa, seperti orang lain. Belajar, dewasa, berkahwin, menuntut ilmu, kemudian beramal dengan segala ilmunya sehingga mencapai makam wali. Maka tersebar kealimannya, tersebar karamahnya. Sehingga Yahudi nak bunuh dia, maka dia diraibkan. Jadi apa yang menghairankan? Bukan semata-mata itu. Dah tentulah ada sejarah hidupnya di Indonesia, di Jawa Tengah, nasabnya semua komplit. Masalahnya orang yang tak yakin. Kalau orang yang tak yakin, kita cakap apa pun tak guna. Tapi versi dia tak ada. Dia kata Imam Mahdi kamu ini tak betul. Imam Mahdi kamu ini sesat. Maka kita tanya dia, yang mana? Tak sesat tu yang mana? Saya nak ikut. Saya nak ikut yang tak sesat tu mana? Nama dia, nasab dia, negara mana, negeri mana, buat apa dia sekarang. Saya nak ikut. Saya nak cari dia. Itulah gambaran dia begitu. Bukankah banyak hadis Nabi menceritakan adanya Imam Mahdi, kemunculannya di akhir zaman, ciri-cirinya. Dan ada hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu bertaraf mutawatir maknawi. Wajib diimani. Takkanlah tiba-tiba Imam Mahdi terus gaib. Betul tak? Biasanya sejarah Nabi-Nabi dan Rasul yang berperanan sebagai Nabi dan Rasul. Dan memanglah Nabi-Nabi dan Rasul ini senantiasa berperanan. Telah diketahui Nabi itu Rasul tadi oleh sebahagian besar daripada manusia. Biasanya manusia ni kenal lah sebelum dilantik menjadi Nabi atau Rasul. Begitu jugalah yang berlaku kepada IM sebenarnya. Telah pun diketahui dan dikenali orangnya sebelum diraibkan. Bahkan ada keluarganya, ada sanak saudaranya. Jadi benarlah dakwaan saya bahawa Imam Mahdi itu bukan tiba-tiba raib. Jadi macam cerita kartun. Tapi ada peristiwanya, ada kisahnya, ada kronologinya. Sepatutnya benda tu kita mudah memahaminya. Common sense. Oleh kerana Yahudi sangat mencari Imam Mahdi, iaitu Muhammad bin Abdullah yang kedua ni, maka tidaklah wajib bagi saya untuk mendedahkan identitinya yang sebenar dari A sampai Z. Hasil keterangan yang saya perolehi dari Fatah At-Tamimi. Jadi kalau John Doe dia mengetahui cerita yang sebenar Fatah At-Tamimi ni siapa, ceritakanlah mana Fatah At-Tamimi tu. Takkanlah raib juga. Lepas tu tak diketahui langsung ceritanya. Yang sebenar tu yang mana, versi mana. Saya pun nak ikut kalau dia benar. Kalau John Doe benar, saya nak ikut. Kalau dia benar, secara pakejnya, globalnya, saya nak ikut. Mana dia kebenaran dia yang sebenarnya? Bukan orang kata Imam Mahdi kamu ni tipu. Fatah At-Tamimi kamu tu tipu. Yang benar tu yang mana, saya tanya. Adalah. Ada kat mana? Adalah. Ada kat mana? Tunggulah, nanti adalah. Takkan macam tu jawapannya. Kononnya John Doe ingin menggunakan kaedah usul fiqh. Tapi itu bukan usul fiqh, kaedah fiqh sebenarnya. Asal bagi setiap perkara itu adalah dibolehkan atau dibenarkan atau diharuskan. Iaitu al-aslu fil asya al-ibahah hatta ya'ti adalil yadulu ala tahrim. Sekarang saya nak bertanya kepada John Doe dengan satu soalan cepu mas. Bila saya katakan Imam Mahdi itu raib,
Kerana dia adalah wali Allah yang punya karamah dan diraibkan dengan izin Allah. Dan itu adalah harus menurut ilmu tauhid. Maka di sudut tauhid dah lulus, dah betul dah. Sekarang saya menuntut dalil yang menghalang dia daripada raib atau yang mengharamkannya daripada raib. Maknanya saya minta dalil yang mengatakan IM itu tidak raib atau tak boleh raib. Adakah? Sebab al-aslu fil asya' al-ibahah hatta ya'ti adalil yadul ala tahrim. Mana dalil yadul ala tahrim tu mana? Saya minta kepada John Doe jawab. Saya bagi satu contoh lain. Katalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lazim atau tidak melazimi tidak membaca surah Al-Baqarah pada setiap hari Rabu. Katalah begitu. Ya, Nabi secara ringkasnya macam ni. Nabi Muhammad SAW, dia tak baca surah Al-Baqarah setiap hari Rabu dia baca. Dia tak baca. Tiba-tiba kita ni baca. Kita ni hidup di akhir zaman ni kita baca surah Al-Baqarah pada tiap-tiap hari Rabu. Kenapa kita baca? Sebab kita suka baca. Itu baca Al-Quran tu dapat pahala, dapat ibadah, kita bacalah. Jadi kalau istiqamah tu amalan kebaikan. Fastabiqul khairat, belum buat baik. Kita nak baca surah Al-Baqarah, kita minat nak baca. Nak dapatkan kelebihan dia lillahi ta'ala. Maka secara lahiriahnya kita tak ikut Nabi. Nabi tak buat macam tu, kita tak ikut. Jadi adakah itu salah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidaklah. Apabila niat kita benar, nak mencari redha kita lillahi ta'ala, tak ada salah. Tidak bertentangan dengan agama. Natijahnya disalurkan kepada yang baik-baik, tidak meninggalkan yang fardu, tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran, maka jadi ibadah lah. Jadi nak baca surah Al-Baqarah contoh hari Rabu ke Khamis ke Selasa ke Jumaat, boleh je, niat yang betul. Bukan diniatkan saya baca ni kerana ini adalah amalan Nabi. Nabi tak buat, dia kata amalan Nabi dan bertentangan. Kalau tidak bertentangan dengan agama, boleh je. Jadi kalaulah hadis-hadis secara zahir tidak terdapat dalil yang menyatakan Imam Mahdi gaib, maka persoalannya, adakah itu bermakna Imam Mahdi itu tak boleh gaib? Sebab Nabi tidak menyatakan secara terang lagi bersuluh. Dan soalan saya, ni soalan penting ni, soalan gempak ni, pukul amount. Ada tak hadis Nabi kata Imam Mahdi itu tidak gaib? Saya minta dalil. Hadis atau Quran mengatakan, ayat Quran mengatakan Imam Mahdi itu tidak gaib atau tak boleh gaib. Kerana itulah Fatah At-Tamimi sebagai mujaddid dan orang kanan Imam Mahdi yang diberi faham, diberi ilham untuk memahami maksud hadis. Jadi kalau dah orang tu bukan tak percaya, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, tak yakin dengan ilham itu, dah memang tak boleh nak buat apalah. Maka sepatutnya tidak ada perkara yang pelik atau ganjil kalau kita benar-benar menganut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Faham tak John Doe? Dan akhir sekali, sebenarnya saya sungguh heran, sepelik, ajaib bagaimana John Doe boleh mendakwa-dakwi ke atas Fatah Tamimi yang sebenar. Tak malukah kita, orang awam, orang yang banyak dosa, orang yang tidak istiqamah dengan kebaikan, sebagaimana Fatah At-Tamimi, orang yang baik, terbukti baik. Sebagai mujadid, terbukti mujadid. Sebagai orang kanan Imam Mahdi, terbukti dia adalah orang kanan Imam Mahdi. Tiba-tiba John Doe ibarat kail panjang sejengkal, lautan dalam nak diduga. Dia nak petikai. Macam kita lah, bapak kita petikai bapak kita. Kita marah dia, tegur ni mak ayah kita. Mana boleh. Tambah-tambah pula kalau mak ayah tu tak bersalah. Samalah, lebih-lebih lagi lah Fatah At-Tamimi yang sebenar, bukan yang palsu, yang sebenar, wallahi. Maka nasihat saya, bertaubatlah. Jangan ingat hujah yang panjang, lebar, walau buku setebal 1 inci, boleh memadamkan kebenaran yang sebenar. Jadi saya ulangi, saya terpaksa menjawab dengan hujah yang sebegini kerana kesombongan John Doe, seolah-olah dia di pihak yang benar. Dan saya akan sambung lagi. Saya akan menjawab pula, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Majah tapi disalah tafsirkan oleh ramai da'i, ramai ustaz, ramai ulama. Bukan jawapan saya, jawapan daripada Fatah At-Tamimi, Mujaddid Wazir Al-Mahdi, bukan jawapan saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhullahu fi lailatin. Maksudnya Al-Mahdi dari kalangan kami, ahlul bait yang Allah islahkannya pada satu malam. Jadi di sini ramailah di antara ustaz-ustaz ni bagi tahu itu, yang kata dia gaib ni, dia bersembunyi dalam terang. Dah sampai masa nanti barulah dia dibaikkan, diislahkan, ditobatkan satu malam. Sebenarnya Imam Mahdi ni dia gaib. Sebelum tu dia dah bertobat dah. Jadi sempurna satu malam tu ada tafsiran yang lain. Ni yang akan saya jawab. Sebab itulah ulama-ulama akhirnya mereka ni adalah di antara yang awal-awal lah, ada di antaranya, ramai di antaranya yang apa? Yang tidak mahu berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi dan Imam Mahdi kerana beranggapan bahawa ini bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya dia tak tahu diri dia Imam Mahdi. Sampai hujung-hujung baru dia tahu. Ini ada jawapannya. Yang menyiapkan persiapan tapak kebenaran, tapak perjuangan jamaah kebenaran ini adalah Fatah At-Tamimi. Orang kanan dia akan sediakan untuk Imamul Mahdi. Dan insya-Allah saya akan sambung lagi. Jadi mudah-mudahan jondo, saya doakan tuan supaya bertobat, kembali kepada yang sebenar. Jangan asyik tuduh menuduh je. Jadi ruangan komen di YouTube itu bukan satu tempat yang wajar. Ni biar semua orang tahu, terang lagi bersuluh. Jangan kita buat satu dakwaan macam yang sebelum-sebelum ini. Tuduh sesat. Satu rakyat Malaysia tuduh sesat. Padahal tidak. Jadi kalau yang benar, kalau versi saya salah, yang benar tu mana? Jamaah kebenaran yang benar tu mana? Dekat Malaysia ni mana? Cuba tunjukkan mana? Pemimpinnya Mujaddid ke? Tak Mujaddid ke? Wazir Al-Mahdi ke? Mana hadisnya? Tunjuk. Kita pun nak bai'ah. Saya pun nak bai'ah. Kalau dia sebenar lah. Kalau yang betul mana? Kalau versi saya Fatah At-Tamimi itu salah, Imam Mahdi itu salah, bahkan sesat, yang mana yang betul? Tunjukkanlah saya. Saya nak tahulah yang mana. Ada ke? Ini kita pun tak ada jawapan. Adalah. Ada kat mana? Dalam mahkamah ni salah, kalah pun. Kalau berhujah macam tu, cara budak-budak. Jadi saya terpaksa tegas dalam hal ni kerana mempertahankan Fatah At-Tamimi yang sebenar dan Imam Mahdi yang sebenar. Jadi ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya terpaksa menjawab macam ni kerana dah sampai masa bila orang cuba memomokkan kebenaran, nak menghasut orang lain kepada kebatilan, maka saya pertahankan. Taklah ada orang yang reti, orang yang alim mempertahankan kebenaran apabila bid'ah dalalah dah merata dalam negara tu. Ampun maaf daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.